Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Channel yang mengupas isu-isu politik terkini Sabah dan juga Malaysia secara berani, kritis dan penuh dengan fakta. Dan pada video kali ini kita ingin bongkarkan satu perkembangan yang mungkin ramai tidak jangka. Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ataupun PKDM menerima kejutan besar di Sipitang. Ya, Anda semua tidak silap dengar. Sebanyak 3.666 borang keahlian baru telah diserahkan oleh PKDM bahagian Sipitang kepada Setiausaha Agung PKDM Willy Jude Junaidi dalam satu pertemuan ringkas di Ibu Pejabat PKDM di Penampang. Penyerahan ini dilakukan oleh Ketua PKDM Sipitang Sani Miasin sendiri. Apa yang lebih menarik? Daripada jumlah itu, 1.919 ahli baru adalah dari kawasan Dun Sindumin, manakala 1.747 pula dari Dun Lumadan. Menurut Sani, ini adalah satu isyarat jelas bahawa penduduk Sipitang semakin menerima kehadiran PKDM dan percaya kepada perjuangan parti ini. Katanya lagi, beliau yakin bahwa sambutan positif ini akan terus berkembang sehingga menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-17 ataupun PRN17. Sani turut menyatakan bahwa jentera di peringkat bahagian akan terus digerakkan untuk menawan hati para pengundi. Beliau optimis bahwa simbol bunga Rafflesia yang menjadi lambang PKDM akan terus mekar dan menghiasi kedua-dua kawasan Dun Sipitang dan Lumadan selepas PRN nanti. Sebagai bukti keseriusan, Sani turut menyerahkan profil rasmi bahagian PKDM Sipitang yang kini telah lengkap dan mantap strukturnya. Menurut beliau, 30 cawangan PKDM telah ditubuhkan di Dun Lumadan, manakala 25 cawangan lagi di Dun Sindumin. Ini menjadikan PKDM sebagai antara parti yang paling aktif membina struktur akar umbi di kawasan tersebut ketika ini. Setiausaha Agung PKDM Willy Jude Junaidi dalam ucapannya pula menekankan pentingnya semua bahagian dalam parti agar terus memperkukuhkan kesatuan dan mengelak daripada perpecahan. Beliau mengingatkan, waktu ini bukanlah masa untuk berpuak-puak hanya kerana perbezaan pendapat. Sebaliknya, seluruh kekuatan parti perlu digerakkan secara bersatu demi memastikan kemenangan dalam PRN17. Willy turut mengingatkan bahawa apabila parti mula naik, ramai yang mula melobi untuk jawatan dan kepentingan. Tetapi beliau menyeru agar semangat misompuru ataupun bersatu padu dikekalkan kerana perjuangan parti lebih penting daripada kepentingan individu. Namun persoalannya sekarang, adakah kemasukan hampir 4.000 ahli baru ini benar-benar mencerminkan sokongan akar umbi yang tulen? Atau sekadar strategi politik untuk mencipta persepsi bahawa PKDM semakin kuat? Kita perlu ingat, sebelum ini PKDM di bawah kepimpinan Datuk Peter Anthony merupakan parti serpihan daripada warisan yang dilancarkan pada tahun 2021. Sejak itu PKDM cuba menampilkan diri sebagai alternatif yang lebih bersifat tempatan, memperjuangkan hak-hak rakyat Sabah secara lebih inklusif tanpa terlalu bergantung kepada parti pusat di Semenanjung. Sebelum ini, PKDM juga telah menyatakan hasrat mereka untuk bertanding di lebih banyak kerusi dalam PRN akan datang. Termasuklah kawasan-kawasan yang dianggap kubu kuat parti lain seperti Warisan dan juga Gagasan Rakyat. Tetapi mampukah PKDM benar-benar menyaingi parti-parti besar ini, atau adakah mereka bakal hanya menjadi kingmaker seperti APCO dahulu?
Apa yang menarik, Dun Sindumin dan Lumadan sebenarnya merupakan kawasan yang sebelum ini dimenangi oleh wakil-wakil daripada parti-parti GRS dan juga warisan. Jika PKDM berjaya merampas salah satu kawasan ini dalam PRN 17, ia pasti akan mengubah peta politik kawasan pedalaman Sabah. Namun begitu, perkembangan ini turut menimbulkan persoalan yang besar. Adakah keahlian yang diserahkan benar-benar aktif dan tulen? Atau adakah ia sekadar angka atas kertas? Kita tahu, dalam sejarah politik Sabah tidak mustahil borang keahlian digunakan sebagai senjata propaganda untuk mencipta momentum menjelang pilihan raya. Lebih penting, adakah penambahan ahli ini akan diterjemah kepada undi sebenar di peti undi? Atau sekadar menyedapkan hati jentera parti menjelang PRN yang penuh dengan ketidaktentuan? Dan mari kita lihat dari sudut yang lebih kontroversi. Adakah ini satu petanda awal bahwa kawasan seperti Sipitang dan Lumadan mula berpaling tadah daripada penyandang sekarang ini? Atau mungkinkah ini hanyalah permainan strategi dalaman untuk mendesak parti-parti besar menawarkan kerusi ataupun jawatan kepada PKDM dalam rundingan politik yang akan datang? Ada juga spekulasi bahwa kemasukan ramai ahli baru ini sebenarnya didorong oleh rasa kecewa terhadap prestasi wakil rakyat semasa. Ini bukanlah sesuatu yang baru di Sabah. Pengundi Sabah terkenal dengan kecekapan membaca arus perubahan, dan jika mereka melihat PKDM sebagai pilihan baru yang lebih dekat dengan akar umbi, maka gelombang perubahan mungkin benar-benar akan berlaku. Jadi persoalannya kepada Anda semua, adakah PKDM benar-benar bersedia menjadi kuasa politik ketiga yang kuat di Sabah? Atau adakah ini hanyalah fasa bulan madu yang akan surut selepas PRN 17? Adakah PKDM hanya akan menggugat warisan? Atau adakah mereka juga bakal mencabar kedudukan GRS dan bahkan UMNO Sabah? Dan akhirnya, mampukah bunga Rafflesia benar-benar mekar atau sekadar layu sebelum sempat berputing? Sama-sama kita nantikan nanti. Kalau Anda rasa konten ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe, dan kongsikan dengan rakan-rakan Anda. Apa pendapat Anda tentang kemasukan 3.666 ahli baharu PKDM di Sipitang ini? Tulen ataupun sekadar gimmick politik? Luahkan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Currents PMY akan terus bongkar isu-isu panas dan tidak akan berdiam diri. Sampai jumpa lagi, terus bersama kami untuk konten politik Sabah yang paling berani dan tanpa tapis. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.